Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu entry terbaru Twitter daripada Abdul Hadi Awang Abdul Hadi Awang di Twitter. Ini Twitter dia. Tajuk Twitter itu dia punya thumbnail, Islam dilarang bernegara. Huyo, ini agak mengejutkan. Lepas tu saya bacalah apa yang di dalam itu, dan komen-komen yang diberikan memang luar biasa lah. Saya kongsikan kepada anda semua. Tajuk dia, Islam dilarang bernegara. Dengan tajuk itu, saya fikir saya tak setuju. Apapun agama perlu ada negara, mana boleh. Okey. Jadi entrynya seperti ini. Apabila PAS hanya berkuasa di peringkat negeri sahaja, mengikut konsep federalisme, walaupun dengan kuasa yang sangat terbatas, namun negeri-negeri itu tetap disusahkan dengan berbagai-bagai cara. Halangan dan penentangannya yang nyata dan tersembunyi. Kemudian dia punya thread. Sekalipun tindakan yang diambil itu jelas membelakangi konsep federalisme dan adab demokrasi yang diamalkan di negara barat sendiri yang menjadi rujukan mereka. Tidak mengherankan juga berlaku penubuhan kerajaan di luar tabii demokrasi pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15 kerana PAS berjaya mendapat jumlah kerusi terbesar. Walaupun PAS telah berusaha bersama dengan Perikatan Nasional daripada pelbagai parti yang tidak ekstrim untuk menubuhkan kerajaan campuran mengikut prosesnya tanpa PAS menjadi pemimpin utama. Kata Abdul Hadi Awang lagi di dalam Twitter itu, di negara Arab yang kaya raya, mereka bersedia berbelanja besar semata-mata bagi menghalang Islam daripada berdaulat. Apabila sanggup mencetuskan perang saudara secara proksi di Yaman, Libya, Syria termasuk di Afrika, Afghanistan dan lain-lain negara. Profesor Dr. Abdel Latif Bouazizi, Rektor Universiti Zaytuna di Tunisia menegaskan, apabila Israel, Amerika dan sekutunya mengucapkan tahniah kepada mereka yang berjaya menubuhkan kerajaannya mengikut perancangannya, cukuplah menjadi dalil yang nyata siapakah di sebaliknya. Malah Abdul Hadi Awang turut menulis sunnah Rasulullah SAW menetapkan bahawa janji kemenangan itu diperoleh melalui tempoh kesabaran yang menjadi pengajaran. Sewaktu kedatangan Rasulullah SAW ke Mekah pada peringkat awalnya, selepas mendapat mimpi yang benar itu, tiba-tiba baginda dihalang sehingga terpaksa membatalkan umrahnya setelah diadakan perjanjian Hudaibiyah. Selepas beberapa tahun kemudian, ternyata berlaku pembebasan Makkah daripada jahiliah mengikut janji Allah SWT, katanya. Jadi baca selanjutnya ada ditulis di dalam harakahdaily.net. Pertama, saya tak faham apa isi dia punya tulisan ini. Saya tak faham apa isi tulisan ini. Tapi saya ada sedikit reaction lah. Beberapa benda yang mungkin saya setuju, mungkin juga tak setuju dengan penulisan ini. Saya bukan bagi reaction untuk yang agama, tetapi saya bagi reaction untuk yang tentang pentadbiran dan demokrasi itu sahaja. Okey. Pertama sekali, dia kata sekalipun tindakan yang diambil itu jelas membelakangi konsep federalisme dan adab demokrasi yang diamalkan di negara barat sendiri yang menjadi rujukan mereka. Of course, mana-mana negara di dunia ini, pemimpin dia harus bijak. Kalau mau tiru, kalau mau jadikan rujukan, kena sesuaikan dengan negara adab kita sendiri, dengan tradisi kita sendiri, dengan kita punya kebiasaan norma hidup masyarakat di Malaysia. Takkan ambil sebiji-sebiji walaupun tak sesuai.
Saya pikir apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Malaysia, mau tidak mau, kita kena belajar juga sejarah, belajar cara kepimpinan. Macam-macam kita perlu belajar daripada negara barat yang jauh lebih dahulu menjadi mempunyai ketamadunan yang lebih awal daripada kita. Kita tak dapat nafikan itu. Banyak perkara yang dipinjam. Tetapi yang tak boleh pinjam, yang tak sesuai, tolak. Takkan semua benda nak kena ambil di sini. Takkan semua benda nak kena tiru di Malaysia. Yang tak sesuai, nanti kamu orang juga yang komplain. Jadi, apa yang dipinjam, bukan semua federalisme itu, adab demokrasi itu kita ambil biji-biji. Sebab itu nama dia rujukan. Bukan semua sesuai. Ada yang ditolak. Aduh. Nombor 1. Nombor 2. Dia kata tidak menghairankan juga berlaku penubuhan kerajaan di luar tabi'i. Encik Abdul Hadi Awang, saya nak tanya nih, adakah anda sedang mempersoalkan kredibiliti Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang telah memilih Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Anwar Ibrahim tidak melantik dirinya sendiri. Dan Anwar Ibrahim bersama dengan Muhyiddin Yassin, kamulah Anwar Ibrahim dan kawan-kawannya, Muhyiddin Yassin dan kawan-kawannya, kamu sama-sama pergi jumpa yang di Pertuan Agong. Kamu sama-sama pergi jumpa untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Agong dah bagi pendapat, kamu yang tak mau. Bukan Anwar yang mau paksa Agong kau untuk jadi Perdana Menteri. Tidak ingat itu. Tetapi yang memperkenankan untuk jadi Perdana Menteri dan membentuk kerajaan adalah Agong. Jadi jangan sampai, hati-hati, jangan sampai kamu pula seolah-olah mempersoal dan menderhaka kepada tita yang di Pertuan Agong. Saya tidak fikir penubuhan kerajaan ini di luar tabi'i. Awas dengan apa yang kamu cakap. Kamu pun pernah dengarkah tebuk atap? Okey, alright. Seterusnya dia kata lagi, ini yang satu ini terakhir yang saya nak ulas sedikit. Dia kata profesor daripada Universiti Zaitunah di Tunisia, dia kata apabila Israel, Amerika dan sekutunya mengucapkan tahniah kepada mereka yang berjaya menubuhkan kerajaannya mengikut perancangannya, cukuplah menjadi dalil yang nyata siapa di sebaliknya. Ini pun saya rasa pelik juga. Kenapa pula orang ucap tahniah, lepas itu dah terus bilang siapa di sebaliknya? Mana adil macam begini? Nanti kalau begitu, kita pun jangan ucap tahniah kepada orang lain. Kita ucap tahniah kepada diri sendiri saja. Dan bila orang telefon nanti, kalau nampak telefon itu bukan daripada yang kita suka, jangan sambut. Nanti akhirnya kita perlu diorang juga dalam ekonomi dunia. Dalam berbagai keadaan kita pun perlu juga. Saya pikir daripada bergaduh dengan diorang, lebih baik ada diplomasi. Janganlah bekerja sama dengan benda-benda yang salah, yang dianggap dosa, yang dianggap tak betul, yang dianggap itu tidak betul dari agama apapun. Janganlah pergi bekerja sama dengan benda tu. Tapi benda yang betul, benda yang baik, yang boleh kerjasama, contohnya pendidikan, contohnya teknologi, banyak macam lagi yang boleh dikongsi. Nanti kalau kita tak boleh nak diplomasi, susah juga. Jadi pertama. Kedua, kenapa pula Abdul Hadi Awang nak ambil kata-kata daripada seorang rektor di Tunisia? Kenapa tak ambil daripada Asia punya pandangan? Kenapa tak ambil daripada Malaysia sendiri punya pandangan? Kenapa tak ambil Abdul Hadi punya pandangan sendiri? Bukankah PAS ini selalu keluarkan banyak pendapat yang hebat-hebat? Jadi kenapa perlu pendapat daripada orang Tunisia?
Orang Tunisia tahu keadaan di Asia. Orang Tunisia tahu keadaan di Malaysia. Apa pendapat kamu? Saya okey, tiada masalah dengan dia orang kapas, tiada masalah. Cuma ada beberapa pendapat dia yang saya tak setujulah. Saya tak setuju. Terpulang kepada masing-masing. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.